Hari ini 23 Januari 2024 bersamaan dengan hari Selasa. Atok bersama macai-macai Perikatan Nasional PAS dan Bersatu berkampung dan berhimpun di hadapan pagar Istana Agung seperti monyet, seperti beruk, seperti katak, seperti kambing, seperti lembu gila yang tak dilayan oleh Agung hari ini. Kesian, sangat kesian. Masih lagi mulut Jufazli Syekh Ahmad. Benar semua maklumat sulit yang saya bocorkan minggu lalu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bukti kebenaran depan mata seluruh dunia. Atok dan pengikut-pengikutnya dalam Perikatan Nasional berkampung, berhimpun dan meroyan macam orang gila depan pagar Istana Agung kerana tak dapat terima kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Ya, perkembangan terkini di hadapan Istana Agung menyaksikan Atok bersama orang-orangnya cuba untuk menyerang dan menyerbu Agung di istana kerana Agung tidak mahu menggulingkan kerajaan baginda dan Agung tidak mahu memecat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Inilah kegilaan politik nyanyuk Atok yang akhirnya memakan dirinya sendiri dan membunuh orang-orangnya sendiri. Kerana syok sendiri dan bertepuk sebelah tangan, mahu merobohkan pagar Istana Agung untuk menggulingkan kerajaan Agung, kerajaan Anwar yang tak pandai tumbang-tumbang sehingga hari ini. Tun, apa sudah jadi di akhir usia kamu 100 tahun? Saya tidak pernah melihat Tun setakut ini bersama pengikut-pengikut politik sendiri. Seperti lembu, seperti kambing, seperti beruk di hadapan Istana Agung. Cukup memalukan. Tun bersama anjing-anjing kurapnya yang dibayarnya terpaksa berhimpun dan berkampung di hadapan Istana Agung hari ini kerana anaknya ditangkap, disiasat dan bakal didakwa dalam mahkamah oleh SPRM. Cukup memalukan. Tun seperti orang gila yang meminta sedekah depan pagar Istana Agung. Tidak dapat terima kenyataan Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional menjadi pembangkang yang tidak ada guna-gunanya di Istana dan Putrajaya. Tun bersama anjing-anjing kurapnya
berhimpun di hadapan pagar Istana Agung. Cuba mempersembahkan satu memorandum kepada Agung. Tetapi cara dan gimmick politik Tun ini sama seperti dengan modus operandi mahu meruntuhkan pagar istana dan mahu mencerobong masuk pagar Istana Agung, serta seolah-olah mengugut untuk membunuh Agung di istana. Daulat tuanku, keselamatan Agung terus diancam dan tidak selamat apabila Atok bersama anjing-anjing kurapnya berhimpun di hadapan pagar istana. Atok ingat Agung akan membuka pagar istana untuknya dan menyediakan karpet merah untuknya bersama anjing-anjing kurapnya. Tetapi sial, cukup sial, memalukan dan sangat-sangat memalukan. Sampai saat ini Agung tidak mahu membuka pagar istana untuk Atok dan anjing-anjing kurapnya yang meroyan macam orang gila di hadapan pagar istana hari ini. Atok. Oh, Atok. Tujuh hari sahaja lagi Sultan Johor confirm dilantik dan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya tahu Atok bersama PAS Bersatu dan Perikatan Nasional berhimpun di hadapan pagar Istana Agung kerana Atok tak suka Sultan Johor jadi Agung ke-17. Himpunan dan demonstrasi haram yang dianjurkan oleh Atok, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional di hadapan Istana Agung adalah untuk menghalang Sultan Johor menjadi Agung ke-17. Ia bukan semata-mata himpunan untuk menggulingkan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung hari ini, tetapi himpunan anjing-anjing kurap di hadapan Istana Agung adalah untuk menghalang Sultan Johor menjadi Agung ke-17. Atok sedang merancang untuk membuat huru-hara politik di hadapan pagar Istana Agung. Dan Atok sedang merencana pertumpahan darah di hadapan depan pagar Istana Agung agar Agung, Sultan Johor dan Raja-Raja boleh dikambing hitamkan dalam percaturan kuasa hari ini. Malangnya Agung yang bijaksana, Sultan Johor yang bijaksana, dan Raja-Raja Melayu yang cukup bijaksana dalam game real politik ini tidak terikut dengan rentak percaturan kuasa dupang-dupang Atok bersama anjing-anjing kurapnya yang macam orang gila berhimpun buat huru-hara depan pagar Istana Agung. Pakcik makcik Otok Aru, inilah agenda politik peribadi Atok bersama anjing-anjing kurapnya. Apabila mereka susah, apabila mereka tak tahan jadi pembangkang bersama PAS Bersatu dan Perikatan Nasional, barulah mereka minta talian hayat nyawa politik daripada Agung dan Raja-Raja. Politikus munafik ini pengkhianat petualang yang suka menghina dan merendah-rendahkan institusi Raja-Raja Melayu Islam berdaulat. Akhirnya Atok bersama anjing-anjing kurapnya makan tai sendiri di depan pagar Istana Agung.
Kerana mereka baru tahu Agung dan Raja-Raja sangat berkuasa dalam percaturan kuasa Malaysia. Dulu, Atok pernah menghina Agung dan Raja-Raja hanyalah patung boneka yang tidak ada kuasa politik dan tidak ada kuasa dalam ekonomi negara. Kini Atok meludah muka sendiri bersama anjing-anjing kurapnya. Apabila sudah nyawa-nyawa ikan, bersama anak-anak perompaknya, bersama pengikut-pengikut iblis syaitan dan dajjalnya dalam PAS Bersatu dan Perikatan, barulah mereka mencari-cari di mana Agung dan Raja-Raja untuk membantu mereka. Akhirnya, usaha Atok bersama anjing-anjing kurap politiknya ini gagal menggulingkan kuasa Agung, kuasa Raja-Raja dan kuasa Perdana Menteri ke-10 yang paling ditakuti oleh mereka, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Atok bersama anjing-anjing perompak kurapnya berhimpun di hadapan Istana Agung, meroyan macam orang gila kerana mereka mahu menghantar memorandum mereka tidak boleh sudah merompak bersama anak-anak mereka di dalam Malaysia. Tetapi akhirnya Agung tidak buka pagar istana dan tidak melayan. Atok yang nyanyuk gila sakit mental ini bersama anjing-anjing kurapnya. Tun, oh Tun, saya kesian tengok Tun hilang jawatan Perdana Menteri, hilang kuasa sebagai elit politik yang paling berkuasa di Putrajaya. Saya kesian tengok PAS Bersatu dan Perikatan Nasional. Sampai sekarang tak cukup jumlah, tak cukup SD. Sehingga Tok Guru Hadi Bawang malu-malu kucing nak ikut Tun berhimpun dan berkampung di hadapan Istana Agung. Saya fikir Tun akan mempersembahkan SD palsu untuk buat kerajaan tebuk atap di hadapan Agung, untuk melobi jawatan Perdana Menteri di hadapan Agung. Tetapi dupang sangat dupang, Tun bersama anjing-anjing kurap gilanya hanya menghantar memorandum yang tidak akan boleh mengubah kekuasaan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Istana dan Putrajaya. Benarkan kata-kata saya, Tun? Datuk Seri Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri pada tahun 2019 lalu. Sayalah satu-satunya rakyat yang ditangkap dan diculik oleh Tun hanya kerana saya membocorkan maklumat sulit percaturan kuasa dunia bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim confirm menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Benarkan kata-kata saya, Tun? Hanya kerana saya membocorkan rahsia besar dalam game ini, Datuk Seri Anwar mendapat sokongan lebih 2/3 majoriti ahli-ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri yang sangat berkuasa di Putrajaya. Tun bersama Muhyiddin berkomplot menyerbu rumah saya, menangkap saya secara politik dan menyembunyikan saya di satu tempat 7 hari 7 malam. Hanya kerana saya berkata benar di hadapan mereka berdua. Kini, kebenaran kata-kata saya terus menggoncang dan menggegarkan percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia. Benar kata-kata saya, kan, Tun? Agung tidak mahu melantik PAS Bersatu dan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan tebuk atap di Istana dan Putrajaya hari ini. Benar semua rahsia sulit bahaya yang saya bocorkan. Agung
tidak mahu melanggar undang-undang dan perlembagaan untuk melantik Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap yang tak cukup sokongan majoriti, iaitu Dr. Samsuri, masih menjadi PM tepi sehingga Tun dan anjing-anjing kurap Tun meroyan macam orang gila kena sawan babi depan pagar istana. Tun, benar semua kata-kata saya. Agong murka terhadap Muhyiddin sehingga hari ini. Agong sangat marah dengan Muhyiddin selepas tragedi politik pengisytiharan darurat lockdown di musim COVID dan skandal Abah bersama Perikatan Lebay Bunga Raya membunuh rakyat di musim COVID sehingga rakyat angkat bendera putih. Kini Muhyiddin masih jadi PM tepi juga di Istana Agong. Dan Agong tidak mahu melantik Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ke-10 hatta menjadi Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Tebuk Atap di Putrajaya. Tetapi Agong hanya mempertahankan Datuk Seri Anwar untuk terus menjadi Perdana Menteri yang absah. Tun, benar kata-kata saya. Sampai saat ini Tun gagal menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Kerana Tun sudah kalah PRU 15 dan hilang deposit di kerusi Parlimen Langkawi melawan Perikatan Nasional sendiri. Malu, Tun. Anda berhimpun bersama anjing-anjing kurap anda di hadapan pagar Istana Agong. Tidak ada maruah diri, tidak ada harga diri. Cuba mengugut dan memaksa Agong untuk menggulingkan kerajaan Baginda dan kerajaan Anwar, kerajaan rakyat di Istana dan Putrajaya. Saya terus terang, Tun. Agong tidak bodoh seperti anda, Tun M, yang ada rekod buruk menggulingkan kerajaan sendiri pada tahun 2020 lalu. Saya ingin berterus terang, Tun. Agong tidak mahu melantik anda untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga kerana Tun memang tak layak di sisi undang-undang dan perlembagaan untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Tak ada guna Tun paksa Agong hari ini untuk melantik Tun menjadi Perdana Menteri kali ketiga di Istana dan Putrajaya. Kerana zaman Tun sudah berakhir, sudah hancur, sudah pupus. Kerana kebodohan Tun sendiri menggulingkan kerajaan sendiri dan letak jawatan sebagai Perdana Menteri di hadapan Agong pada tahun 2020 lalu. Akhir kata, teruskan Tun berkampung di hadapan pagar Istana Agong sehingga Sultan Johor menjadi Agong ke-17. Teruskan bersuara macam orang gila, kita tak larang Tun bersuara. Tetapi saya ingin ingatkan Tun, hari ini Tun perlu bersedia untuk ditangkap dan disiasat oleh Kerajaan Agong Kerajaan Anwar. Kerana Tun memainkan sentimen politik resis, politik perkauman sempit yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Islam, yang diharamkan oleh undang-undang dan perlembagaan negara. Saya faham Tun berhimpun bersama anjing-anjing kurap Tun depan pagar istana kerana Tun takut ditangkap, disumbat dalam penjara dan didakwa dalam mahkamah oleh Kerajaan Agong Kerajaan Anwar. Ada beratus-ratus laporan polis Tun kerana Tun menghina bangsa Cina, bangsa India, bangsa sendiri. Keturunan Tun hina dalam Malaysia hanya kerana Tun kalah PRU 15, hanya kerana Tun menjadi pembangkang, hanya kerana legasi politik Tun hancur dan pupus akibat kebodohan, kedupangan dan kenyanyukan politik Tun sendiri dalam Malaysia hari ini.
terimalah pembalasan daripada rakyat, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tun adalah pemimpin paling tua yang menunjukkan contoh buruk, contoh yang tidak bertamadun, yang tidak bermoral. Suka menghina bangsa sendiri, suka menghina bangsa Cina sebagai bangsa yang tidak setia kepada negara. Terlalu banyak skandal rompakan Tun bersama anak-anak dan 7 keturunan Tun. Bilion-bilion ringgit, trilion-trilion ringgit. Tun dan anak-anak Tun adalah ikon yang tidak setia kepada raja dan negara. Tak tahu malu merompak, mencuri dalam Malaysia berpuluh-puluh tahun untuk memperkayakan diri sendiri. Tun dan anak-anak penyamun Tun adalah contoh rakyat Malaysia yang tidak setia kepada negara. Bangga merompak sehingga ditangkap dan disiasat oleh Kerajaan Agung Kerajaan Anwar hari ini. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Patik mewakili 33 juta rakyat. Sebagai kingmaker baru politik Malaysia, sebagai kingmaker baru politik dunia. Demi kestabilan ekonomi politik negara, Patik akan terus menggunakan kuasa yang Allah pinjamkan ini untuk terus mempertahankan dan menyokong Kerajaan Agung, Kerajaan Demokrasi Madani Rakyat yang dikepalai oleh Agung dan Datuk Seri Anwar sehingga tahun 2028. Sudah tiba masanya. Ketua pengkhianat, ketua perompak, ketua penyamun yang berkampung seperti anjing kurap di hadapan pagar Istana Agung. Untuk move on, menerima satu hakikat. PAS Bersatu dan Perikatan Nasional gagal lagi menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar di istana hari ini, 23 Januari 2024. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Tun M dan anjing-anjing kurapnya yang gagal merompak jawatan Perdana Menteri dan gagal merampas kuasa Kerajaan Agung Kerajaan Anwar di hadapan pagar Istana Agung. Tun Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, perompak penyamun penyangak dalam parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional. Penjara tajam, penjara Sungai Buloh. Sudah siap dibina oleh Kerajaan Agung Kerajaan Anwar untuk anda semua bagi tahun 2024. Allah Maha Kuasa. Tun M, pemimpin Dajjal, pemimpin Iblis, pemimpin syaitan laknatullah ini sudah tidak ada kuasa. Sekian, terima kasih.